Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Puan Hajiah akan membentangkan bahagian pengenalan dan juga definisi pembelajaran atas talian. Pelaksanaan pembelajaran atas talian telah lama dipraktikkan di negara-negara maju kerana ia dipercayai mampu memberikan pelbagai manfaat dan kebaikan. Seiring dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia bagi membendung penularan wabak COVID-19, kaedah pembelajaran atas talian merupakan suatu keperluan. Kebanyakan universiti tempatan, baik awam maupun swasta termasuk sekolah-sekolah di Malaysia, tiada pilihan lain selain menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran secara maya bagi memastikan silibus pengajaran dapat disampaikan sebaik mungkin dan sesi pembelajaran tidak ditangguhkan. Definisi konsep pembelajaran atas talian. Pembelajaran atas talian merupakan sebarang bentuk pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan melalui penggunaan teknologi digital. Bahan pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan menggunakan media ini mempunyai grafik visual, perkataan, animasi, video ataupun audio. Pembelajaran atas talian juga menyediakan kemudahan seperti kemudahan pembelajaran secara berkumpulan dan dibantu oleh pengajar dalam bidang tertentu secara atas talian. Pembelajaran atas talian juga membolehkan proses pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan tanpa mengira jarak dan bilangan ahli yang melayarinya. Melalui e-pembelajaran ini, pelajar dapat mengamalkan pembelajaran yang berterusan di samping berupaya menyampaikan pengetahuan dengan lebih berkesan. Kemudahan untuk perbincangan atas talian dan bantuan pengajaran untuk isi kandungan juga disediakan sebagai pendekatan kepada pendidikan, latihan dan maklumat yang lebih berstruktur dan bersepadu. Platform pembelajaran digital. Secara idealnya, pembelajaran maya perlu diteruskan menggunakan pelbagai pendekatan, sama ada pembelajaran dalam talian secara bersemuka ataupun synchronous learning ataupun secara tidak bersemuka asynchronous learning. Learning tools ini yang digunakan boleh disesuaikan mengikut keperluan pembelajaran. Bagi mereka yang mempunyai akses internet, boleh mengikuti kelas menggunakan Microsoft Teams, Facebook Live ataupun Google Classroom. Interaksi juga boleh dilaksanakan melalui pelbagai aplikasi chat yang membolehkan murid dan guru berbincang mengenai pembelajaran pada bila-bila masa. Amalan ini telah dibuktikan oleh institusi yang mengamalkan pembelajaran dalam talian sepenuhnya. Terdapat pelbagai jenis platform pembelajaran digital yang berpotensi dan mempunyai banyak ruang untuk dieksplorasi seperti Blackboard, Edmodo, Google Classroom dan ClassDojo. Melalui platform yang tersedia, kaedah hybrid pengajaran dan pembelajaran boleh disediakan melalui kaedah sistem pengurusan pembelajaran seperti Disobo, Udemy, Skillshare, Wizik, Adobe Captivative, Prime dan SAP Litmos. Jadi itu sahaja bagian saya serahkan kepada rakan saya yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Okey, sekarang kita akan lihat kepada cabaran yang dihadapi dalam melaksanakan pembelajaran atas talian sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan ini. Cabaran paling utama adalah akses kepada internet. Dalam slide ini kita dapat lihat beberapa keratan akhbar yang menyentuh mengenai masalah akses internet dalam melaksanakan pembelajaran atas talian. Internet merupakan nadi utama dalam menjayakan pembelajaran atas talian. Cabaran ini bukan hanya tertumpu kepada guru-guru tetapi juga kepada murid-murid. Tidak semua kawasan di negara kita mempunyai capaian internet yang baik, terutamanya di kawasan pedalaman ataupun di kawasan kampung. Bagi guru yang berada di kawasan kampung atau kawasan pedalaman, mereka tidak dapat menyampaikan bahan pembelajaran dan pengajaran dengan baik. Dan murid juga akan menghadapi masalah dalam mengakses bahan pembelajaran tersebut. Masalah internet ini merupakan sesuatu yang berada di luar kemampuan kita sebagai seorang guru. Namun, di sini ingin saya nyatakan beberapa cadangan yang boleh dilakukan oleh guru dalam usaha untuk memastikan pembelajaran atas talian tetap dapat dijalankan. Yang pertama adalah guru boleh menggunakan bentuk pembelajaran atas talian yang tidak segera. Pembelajaran
tidak segera bermaksud penggunaan bahan yang sama tetapi pada masa dan lokasi yang berbeza. Ini menjadikan pembelajaran itu lebih fleksibel dalam konteks masa pembelajaran dan akses kepada pembelajaran. Jadi bagi para murid, apabila mereka berada dalam kawasan internet yang baik, mereka boleh mengakses bahan pembelajaran ini. Yang kedua, guru boleh menggunakan perisian yang lebih mudah untuk diakses. Contohnya, aplikasi message, WhatsApp, dan Telegram. Aplikasi ini merupakan antara aplikasi yang paling mudah dan paling banyak digunakan dalam masyarakat di negara kita. Jadi bagi murid, melalui aplikasi ini mereka dapat menerima bahan-bahan pembelajaran mereka dengan lebih mudah. Walaupun di kawasan di mana capaian internetnya adalah